Kita mula je lah Ustaz ya. Nak tunggu ke nak mula dah? Boleh. Akan buka majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz nak buka bab 44 semula ke tu ataupun nak sambung yang lain? So yang bab panjang itu Ustaz tinggal, Ustaz tak ajar lagi. Yang panjang tu biar dulu, kita nanti sekian. Jadi kita hadis yang ke 125 lah Ustaz. Hari ni. Bab 47. Silakan Ustaz, tafadhal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Fadiza dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita masuk dalam bab yang ke-47. Okey. Inilah hadisnya ya. Dalam Kitabul Ilmi, bab qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bab firman Allah Azza wa Jal dan aku tidak berikan daripada ilmu melainkan sedikit, illa qalila. Baik, baru semalam ibu sekalian ya, saya ada kelas lah, kita study ayat 2 dan 3 surah Al-Muzammil. Kalau kita perasan surah Al-Muzammil pun dia ada perkataan qalila sebanyak 2 kali kan. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi ini dalam keadaan yang berdekatan, ayat 2 dan juga ayat 3 ya. Baik. Dan menariknya dalam surah Al-Muzammil ni kalau kita lihat semuanya berakhir dengan alif kan. Qalila, qalila, thaqila, jamila, maf'ula, sabila. Melainkan pada ayat pertama dan terakhir je yang berbeza. Iaitu ya ayyuhal muzammil, tidak ada alif. Dan ayat akhir dia innallaha ghafurur rahim. Bukannya innallaha kana ghafurar rahima. Bukannya rahima tapi rahim. Jadi ayat 1 dan 2 dalam surah Muzammil ini boleh dianggap sebagai ayat yang special ya, yang perlu kajian yang lain. Baik. Jadi ini ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila ni ibu, ia ada dalam surah ada dalam surah Al-Isra. Okey, jom kita tengok ya. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke berapa ya? Apa tahu? Ayat 85 ya, ayat 85. 85 Ustaz. 85. Surah Al-Isra ayat 85. Kita buka dulu kerana akan membantu kita memahami perbahasan ni insya-Allah. Okey ni ya. Wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi isunya isu tentang apa? Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan daripada ilmu melainkan sedikit. Okey, baik. Jadi isunya isu tentang ruh. Ya, apa ceritanya? Hadis ini haddatsana Qais bin Hafs qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Ibrahim an Alqamah an Abdillah radhiyallahu an. Okey, Abdullah tu Abdullah bin apa ya? Abdullah bin Mas'ud ya.
an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala baina ana namshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kharibil Madinah wa huwa betul lah kan hadis ni kan? Betul lah. Wa huwa yatawakka'u ala asibim ma'ahu. Okey, kita tengok terjemahan dulu bagi ibu-ibu yang ada buku muka surat 372 kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika saya berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saya berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kharibil Madinah di satu tempat runtuhan, maknanya kalau kita lalu tempat bangunan yang dah runtuh ke apa ke, itulah dipanggil kharibi. Fi kharibil Madinah, di satu tempat yang runtuhan Madinah. Wa huwa yatawakka'u ala asibim ma'ahu. Dalam keadaan masa tu Nabi SAW ni dia bertungkat kepada satu tungkat yang Nabi bawa, ataupun dia sedang duduk inilah panggil apa ya, dia bergantung pada tungkat tu lah. Okay. Famarra binafarin minal yahud, masa tu lalulah sekumpulan orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'd saluhu 'anir ruh. Lalu orang Yahudi ni pun saling bercakap antara satu sama lain, yang mana mereka nak bagi tahulah kawan-kawan masing-masing tu, pergilah tanya Muhammad tentang ruh, ya. Pergilah tanya Nabi, tanya Muhammad tentang ruh sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum la tas'aluhu la yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu. Namun maknanya ada seorang tu kata pergilah tanya dia tentang ruh. Seorang lagi kata jangan bertanya kepada dia agar dia tidak menjawab, agar dia tidak memberi jawapan yang akhirnya kamu pun tak happy. Okey, macam itulah. Maknanya kalau kita tanya Muhammad nanti, saya sebut Muhammad tu nak gambarkan percakapan orang Yahudi lah ya. Di peringkat kita kena panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad kan. Tapi nak menggambarkan ini sembang orang Yahudi, iaitu jangan tanya Muhammad tu. Nanti dia bagi jawapan, kita jugalah yang terduduk nanti. Okay. Kemudiannya faqala ba'duhum lanas'alannahu. Lalu seorang lagi kata nak tak nak kita kena tanya juga Muhammad tu tentang ar-ruh. Okay. Faqama rajulun minhum, lalu seorang daripada mereka pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Abul Qasim, marruh. Wahai Abul Qasim, apakah ia ar-ruh? Fasakata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Faqultu innahu yuha ilaih. Ya. Innahu yuha ilaih. Saya berkata, saya tu merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud tadi dah yang bawa cerita ni kan. Saya berkata dalam maknanya dia berkata pada diri dia lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sedang tunggu wahyu. Faqumtu falamman jala anhu, saya pun berdiri, lalu ketika baginda dah rasa okey, injala anhu, dah rasa lapang, qala, ataupun setelah menerima dah dapat wahyu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baca ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Okey, baik. Inilah cerita dia ibu-ibu sekalian ya. Sekejap, saya nak pastikan, nak lepas yang satu perkara dahulu. Okey. Jadi, sekejap. Kat mana dia punya satu lagi? Okey. Jadi ini cerita tentang orang Yahudi dia cuba test Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita tahu tuan-tuan dan puan-puan ya, orang Yahudi ni memang dengki sakanlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka menyangkakan Nabi akhir zaman tu sepatutnya muncul kalangan mereka. Masa tu orang Yahudi ni dia dah mula bukan lagi bangsa yang kuat. Bila dia bukan bangsa yang kuat, dia memerlukan seorang tokoh yang akan menaikkan semula bangsa dia. Tapi sebenarnya orang Yahudi ni walaupun dia kata dia perlukan Nabi untuk membangkitkan semula bangsa dia, sebenarnya dia orang pun tak suka pun pada Nabi. Sejujurnya lah, dalam hati mereka, mereka pun enggan dengan kedatangan Nabi sebenarnya. Kerana kedatangan Nabi itu hanya akan menyusahkan mereka dengan syariat-syariat. Nabi pasti akan membetulkan kehidupan mereka yang cintakan dunia dan sebagainya. Hal ini kita dapat faham daripada beberapa keadaan. Antaranya kalau ibu-ibu lihat dalam suratul Baqarah, ini bukan Nabi lah, ini cerita tentang raja. Okay. Ini akhir juzuk 2, cerita tentang Talut. Jadi sebahagian besar kita dah biasa dengan cerita Talut kan. Tapi kita cuba lihat. Okay. Wa qala Nabi alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Ini cerita selepas zaman Nabi Musa. Apabila ada pembesar-pembesar kalangan Bani Israel ini berkata kepada Nabi mereka, ilqalu ni nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada Nabi. Nabi mana tu tak diketahui lah ibu-ibu ya. Tidak diketahui dengan tepat. Siapakah Nabi yang diutuskan kepada mereka pada masa tersebut. Okey, apa permintaan mereka? Ib'as lana manikan nuqatil fi sabilillah. Lantiklah seorang raja untuk berperang dengan kami pada jalan Allah. Okay. Jadi masa tu mereka memerlukan tokoh yang boleh memimpin mereka dalam perang. Okay, baik. Jadi kemudian Nabi ni pun bagi tahu innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Allah Taala telah melantik Talut sebagai raja kamu yang akan memimpin kamu dalam perang. Lalu apa kata mereka? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapakah dia yang dipilih menjadi raja sedangkan kami lebih berhak menjadi raja dibandingkan dengan dia, apalagi dia ni bukannya orang yang ada harta. Jadi begitulah sifat orang Yahudi. Mula-mula minta raja, bila dah ada raja mereka mengada-ngada pula. Kenapa dia yang perlu dilantik jadi raja? Kalau banding kami dengan dia, kamilah lebih baik, kami ada duit. Okey. Lalu Nabi tadi menjelaskan Allah melantik dia menjadi raja tu kerana dia ada kelebihan daripada sudut ilmu dan fizikal. Ilmu tu membuatkan dia mampu memikirkan tentang strategi perang, mampu mengurus tadbir negara dengan baik, dan fizikal yang kuat ni sesuai lah untuk perang. Tapi akhirnya mereka sendiri pun macam-macam lah pertikaiannya, ya. Baik. Dan bila Talut dilantik jadi raja pun mereka enggan mengikut disiplin yang telah diterapkan oleh Talut terhadap tentera dia. Jadi disiplin pemakanan, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di sini, okey, mereka ni macam-macam lah benda nak cari kelemahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya mereka nak test ilmu Nabi. Nabi ni tahu tak tahu tentang ar-ruh, ya? Tahu tak tahu tentang ar-ruh. Lalu bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi pun mengambil sedikit masa, kemudian barulah Nabi memberikan jawapan dengan membacakan ayat 85 surah Al-Isra. Itu pun selepas falamman jala. Tengok ayat dia tu falamma injala anhu, maknanya selepas Nabi ni rasa tenang sedikit selepas turunnya wahyu. Kerana wahyu turun ni Nabi akan terima dalam keadaan yang berat. Ada masa Nabi terima tu ringan, Jibril datang ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada masa bila wahyu turun tu Nabi akan berpeluh-peluh, rasa sangat berat, ya. Jadi bila Nabi terima wahyu tu barulah Nabi pun bacakan ayat 85 tadi. Baik.
kenapa Abdullah bin Mas'ud berdiri? Isu dia saya lupa nak sebut di sini. Bila dia tanya tu fakumtu ni, fakumtu saya berdiri tu agar tidak mengganggu Nabi SAW. Masa tu dia duduk dengan Nabi duduk bertungkat pada tungkat baginda tu, dia pun berdiri ke tempat lain sedikit supaya tidak mengganggu Nabi SAW. Okey, jadi di sini ulama pun berbahas panjang, ibu-ibu sekalian ya. Apakah maksud ar-ruh yang disebutkan dalam ayat 85 surah Al-Isra itu? Ar-ruh tu apa maksud dia? Jadi ada beberapa jawapan yang diberikan oleh ulama. Ibu-ibu boleh lihat muka surat yang 375 itu. Ada beberapa jawapan yang diberikan. Okey, saya tunjuk. Okey. Ada yang kata ar-ruh itu ialah haqiqatir ruh alladhi fil hayawan. Iaitu ruh yang menjadi sumber kehidupan kita tu. Kan badan kita ni kan ada ruh. Dengan ruh ni kita boleh hidup, kita boleh berjalan, kita boleh menjalani kehidupan. Okey, jadi ada yang kata ruh yang dipersoalkan tu, ruh inilah masdar lil hayah. Tapi ada ulama lain kata yang lain menyatakan bukan. Ruh yang dipersoalkan tu ialah Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi ibu-ibu ingat tak ayat mana yang menceritakan Jibril ni merupakan ar-ruh? Surah mana? Al-Qadar. Siapa ingat? Jibril dianggap sebagai ar-ruh ni ada dalam surah mana? Al-Qadar. Nazala birruhil amin. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 193. Okay. Ada satu contoh yang paling mudah yang ibu-ibu semua hafal insya-Allah. Kita tengok wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran tu benar-benar diturunkan oleh Tuhan sekalian alam. Nazala bihir ruhul amin, diturunkan oleh ar-ruh yang amanah ala qalbika litakuna minal munzirin, ke atas kalbumu yakni Nabi, agar kamu menjadi orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Baik, di sini Jibril dipanggil ar-ruh ya. Surah mana lagi Jibril dipanggil ar-ruh? Rasanya ada dalam 2-3 ayat. Tapi yang paling masyhur ibu-ibu semua hafal, siapa dapat jawab? Clue dia surah tu surah yang pendek, semuanya berakhir huruf ra. Naam Dr. Lili, barakallahu fikum. Suratul Qadar ya, Suratul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masa itulah malaikat-malaikat dan ar-ruh turun. Lalu ulama bahas panjang juga ar-ruh ni merujuk kepada apa? Ada yang kata malaikat khas yang namanya ar-ruh. Malaikat Jibril itu dia termasuk dalam kategori al-malaikah. Tapi pandangan yang paling kuat menurut ulama tafsir, ar-ruh ialah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi satu ulama menyatakan persoalan tadi wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada kamu tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Oh, surah An-Nahl. Hebat Kak Liza jumpa. Macam mana Kak Liza boleh jumpa? Cuba cerita sikit. Search lah Ustaz. Apa dia? Search je, search. Type je Ruhul Qudus, Jibril Ruhul Qudus, dia keluar. Okey. Barakallahu fikum. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Jadi juga dipanggil Ruhul Qudus. Ada dipanggil Ruhul Amin, nazala bihi ar-Ruhul Amin, Ruhul Qudus, ruh yang suci, dan juga ar-ruh. Baik. Ada juga ulama yang menyatakan bahawa ar-ruh itu merujuk kepada apa tadi? Okey. Ada yang kata Quran. Quran pun dipanggil sebagai ar-ruh. Macam mana tu? Ada ke ayat Quran yang menjelaskan Al-Quran itu ruh? Siapa yang tahu? Ilaika ruhan.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Surah Asy-Syu'ara ayat 52. Okay, jom kita tengok Surah Asy-Syu'ara, terjemahan surah Syu'ara. Ayat berapa tadi? 52 kan? Maknanya ada dua kali lah surah Syu'ara. Satu berkaitan dengan Jibril. Dan ayat berapa tadi surah Syu'ara? Yang Quran sebagai Ar-Ruh tu ayat 52. Al-Quran sebagai Ar-Ruh. Lupa pula dah. Mana? Wa kadzalika awhayna. Surah Asy-Syura patutlah rasa pelik. Okey, sorry. Silap Surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Al-Quran sebagai ruh. Ya, ruh. Okay, wa ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Al-Quran itu dianggap sebagai ruh. Persoalannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Jibril alaihi salam dipanggil ruh? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ruh ini yang ada dalam badan kita ni masdarun lil hayah, sumber kehidupan, ya, masdar kehidupan. Jadi begitu juga dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ni sumber kehidupan bagi kita semua. Ya, sumber kehidupan bagi kita semua. Dengan Al-Quran itulah kita menjalani kehidupan iman dengan baik. Dan begitu juga dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Kerana Jibril yang membawa wahyulah, kita pun dapat agama itu sendiri. Jadi Jibril dengan Al-Quran ni sumber kehidupan beriman ataupun sumber kehidupan beragama. Ya, berbeza dengan ruh dalam badan kita ni memang sumber kehidupan yang asal. Tapi Quran dan Jibril sumber kehidupan beragama. Baik. Ada juga yang kata ruh ini merujuk kepada satu ciptaan yang agung dan dia bersifat ruhani, maknanya tidak boleh disentuh oleh kita. Macam-macam lah ibu-ibu sekalian ya, pandangan tentang ruh. Ada yang kata tentang Nabi Isa. Dia kata ruh itu ialah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Cuma di sini kalau kita lihat kepada pilihan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, yang paling tepat ialah wa nusyiru huna ila ma qila fi ruh al-hayawani wa anna al-asah anna haqiqatuhu. Maknanya yang paling tepat tentang ruh ini ialah bagi Ibn Hajar dan kebanyakan ulama, ruh yang menjadi sumber kehidupan kita ini sendiri. Ruh yang dalam badan kita ni. Yang mana ruh dalam badan kita ni perbahasan panjangnya ada dalam kitab Ruh oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Namun sebahagian ulama menyatakan kitab Ruh Ibn Qayyim ni dia terlalu kita kata apa ya, tak berani jugalah ulama nak menerima keseluruhannya begitu sahaja. Tapi sedikit sebanyak ia boleh menjadi panduan dan pedoman kepada kita insya-Allah dalam memahami persoalan tentang ruh. Antaranya ulama bahas tentang adakah ruh ini dia macam mana bentuk dia. Ada yang kata ruh ini macam kita lah. Ruh Kak Liza macam Kak Liza. Ruh Ibu Nyonya macam ibunya. Ruh Kak Ana macam Kak Ana sendiri. Dan begitulah seterusnya. Okay, baik, ada yang kata demikian. Tapi wallahu a'lam, kita tak tahu. Cuma persoalan yang saya nak kongsikan dengan ibu-ibu sekalian ya, kalau kita tengok balik kepada surah Al-Isra tadi, terjemahan surah Al-Isra tadi,
Assalamualaikum Ustaz. Kak Ana nak tanya boleh ke? Boleh. Sila Kak Ana. Betul ke sebelum kita lahir kat dunia ni sebenarnya roh kita dah ada dekat syurga Ustaz? Mungkin kot Kak Ana, saya pun tak tahu sebenarnya perbahasan tentang benda ni. Sebab ada orang pernah cakap saya lah. Sebelum kita lahir ni sebenarnya roh kita ni semua dah ada dekat syurga. Jadi Kak Ana pun macam terfikir betul ke? Sebab yelah sebelum kita lahir ni kan roh kita ni maksudnya Allah dah cipta dulu roh kita ke? Ataupun waktu mak kita mengandungan kita baru roh kita diciptakan. Macam mana tu Ustaz? Kalau kita tengoklah perbahasan dalam surah Al-A'raf sebagai contoh Kak kita tengok dalam surah Al-A'raf ni, saya tengok terjemahan lah senang sikit. Al-A'raf 172 sorry. Okey Kak, kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah wahai Nabi ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam tu daripada tulang belulang mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Allah tanya kita semua anak-anak Adam ni, kesemuanya Allah keluarkan dulu lagi, dan Allah pun tanya kita, alastu birabbikum, aku ni Tuhan kamu ke? Kita pun menjawab, qalu bala syahidna, bahkan kami menjadi saksi. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian agar kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai. Jadi kalau kita lihat pada surah Al-A'raf ayat 172 tu, dia memberikan isyarat bahawa kita dah pernah bersembang dulu dengan Allah. Allah tanya kita, aku Tuhan kamu ke? Kita pun jawab, qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Artinya, siapa yang menjawab tu? Sebagian ulama menyatakan yang menjawab itu ialah ar-ruh kita. Jom kita cuba lihat dia punya tafsiran ulama berkaitan dengan ayat tersebut. Kita lihat As-Sa'di sebagai contoh. As-Sa'di sebut apa? Saya nak akhrija min butuni ummahatim as-salabi amin. Tafsirul Wasit Okey, ini macam-macam ni dia kupasan ulama ni. Kena tengok balik lah Kak, sebab pandangan tu macam-macam. Tapi adalah yang ulama kata itulah pengakuan kita di alam roh dahulu. Tapi apapun pandangan ulama itu pun perlu dinilai semula sejauh mana kebenaran dia ataupun ada tafsiran yang lain kan. Jadi wallahualam, yang tu saya kena check balik. Kalau Ibn Katsir apa yang disebut? Ustaz, kan kita kata kita ada alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, maknanya adalah alam roh tu. Kalau ikut begitulah yang disebutkan oleh sebahagian ulama, tapi nak tak nak kita kena nilai secara ilmiah. Selama ni kita dengar macam tu, kita nak nilai ilmiahnya, siapa ulama yang kata demikian, apakah hujah mereka, yang itulah yang saya kena check balik. Ala kullin Kak Ana, saya tak tahu jawapan yang lebih tepat dalam isu ini, tapi tidak mustahil. Banyak pandangan ya Ustaz ya. Saya tak berani nak kata banyak pandangan atau tidak. Saya lebih kata saya tak pasti tentang isu ni. Okey. Kena check baliklah Kak Ana ya. Terima kasih banyak. Jadi kembali pada persoalan tadi. Isu dia, satu lagi isu yang boleh kita bincangkan dalam surah Al-Isra' ni. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya Nabi SAW tentang ar-ruh. Lalu kata Allah, kul, katakanlah
ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu daripada urusan Tuhan saya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Jadi persoalan yang saya nak timbulkan kepada ibu-ibu, adakah Al-Quran ni memberi jawapan ataupun tidak memberi jawapan terhadap persoalan yang ditimbulkan tadi? Boleh faham tak? Kak Nizam boleh clear tak apa persoalan saya ni? Tak, maksudnya di sini Allah kata urusan tentang roh tu hanya Allah yang tahu lah, hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu kalau ikut ayat ni lah. Okey. Roh itu adalah perkara urusan Tuhanku, maknanya kita tak akan tahu. Kita kalau tahu pun sedikit sajalah yang kalau ikut ayat ni. Apa yang Nabi sampaikan yang tu yang kita tahu sedikit. Maknanya tak adalah jawapan yang diberikan. Ya. Okey. Kak Liza kata tak adalah jawapan diberikan. Macam mana ibu-ibu yang lain? Memang tak ada jawapan ke yang diberikan oleh Al-Quran dalam isu ini? Ada. Kecuali orang yang diberi pengetahuan, Ustaz. Kecuali. Tapi ayat ini hanya kata kamu tak tahu tentang ruh melainkan sedikit. Okay. Maksudnya adalah orang yang tahu atas tapi sedikit sedikit dan itu pun dengan izin Allah lah. Allah yang bagi dia pengetahuan, dia tak adalah tahu sendiri kan. Kecuali dengan izin Allah lah dia dapat ilmu tu. Boleh, tapi dia tahu sikit lah. Sebab ayat ni Kak Ana dia sebut terang-terangan, kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan tentang ar-ruh melainkan sedikit. Ada orang tahu tapi dia tahu sikit je lah. Dia takkan tahu banyak. Khidir ke Ustaz, yang kisah dia yang Khidir dengan Nabi Musa tu, yang dia bunuh ada anak yang dipenggal kepala tu, dia tahulah masa depan tu kenapa Allah bagi tahulah. Okey, betul Kak Niza. Jazakumullah khairan. Tapi isunya yang ini, isunya Quran ni bagi jawapan ke tak bagi jawapan? Kalau ayat ni taklah. Yang tak bagilah. Siapa tergantung Ustaz, ayatnya tergantung ke? Ayatnya tergantung lah Kak Ana kan. Nampak gaya kan? Okay, sedangkan mungkin ada ayat-ayat daripada surah lain yang berkaitan ke? Sebab kadang-kadang ayat Quran ni dia saling berkait dengan yang lain kan? Okey. Oh bagus Kak Ana, barakallahu fikum. Yang Kak Ana sebut pun betul. Tapi setakat ni saya tak dengar lagi lah ulama lain menyatakan ada syarahan bagi ayat ini menggunakan ayat yang lain. Dan ayat ini memang telah inilah jawapan yang Nabi berikan kepada orang Yahudi. Nabi tak guna dah ayat yang lain. Nabi hanya kata ar-ruhu min amri rabbi, ruh tu urusan Tuhan saya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ini isu dia Al-Quran ni kan memberikan jawapan terhadap segala perkara. Jadi kenapa dalam bab ini Al-Quran macam tidak memberikan jawapan? Ada jawapan tu. Ada jawapan macam mana? Doktor? Jawapan dia adalah tahap pemahaman kita tidak akan sampai kepada konsep roh tu sebenarnya. Maksudnya memang kita hanya akan tahu itu sahaja. Sebab roh ni di luar caknaan ke kita panggil? Di luar caknaan. Bolehlah, saya pun tak tahu ayat dia betul. Di luar penakkulan akal kita di dunia ni. Kita tidak akan mampu menakul roh tu sebenar-benarnya. Okey, mana itulah jawapan Nabi. Mana kita memang tak tahu. Itulah jawapan dia macam tu kan. Tapi ia tetap tidak menjelaskan isu yang ditimbulkan oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi akan mempertikailah kemampuan Nabi SAW dan juga Al-Quran. Takkanlah tak ada jawapan langsung. Takkanlah macam jawapan tu jawapan yang untuk mengelak lah. Kita tak tahu benda ni, hanya Allah saja yang tahu. Takkan jawapannya. Ibaratnya jawapan ini macam wallahu a'lam. Ibaratnya begitu. Okey. Sedangkan Al-Quran bukan sifat begitu. Al-Quran ni dia al-mu'jiz. Dia kuat dan dia akan melemahkan segala yang lain. Yang lain tak mampu menandingi Al-Quranul Karim. Okay, nampaknya isunya macam mana ibu-ibu? Okay. Maka di sini saya pun lihat tafsir dan alhamdulillah saya jumpa jawapan yang diberikan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam mentafsirkan ayat 85 surah Al-Isra ni. Okay, ni dia bahas panjang ni. Dan dia sebut, jika saya tengok di
Sekejap Ustaz, sebenarnya Allah nak bagi tahu ilmu Allah tu sangat tinggi yang kita tak sampai pun tahap kita nak tahu tentang roh tu berbanding dengan ilmu Allah yang tu sebenarnya. Jadi maksudnya tak payah sibuk-sibuk lah kot kalau macam tu. Kalau macam tu dia tak ada jawapan jugalah Kak Liza. Itulah. Dia tetap tak ada jawapan. Saya faham apa yang Kak Liza sebut, apa yang Dr. Lily sebut. Tapi ia tidak menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh orang Yahudi. Kalau kita sekadar nak kata ruh ni benda yang special, kita semua tak tahu, ia bukan jawapan. Kalau boleh saya katakan, itu macam mengelak kita katakan. Tapi mungkin ada ulama yang kata demikian, ya, saya tak nafikan. Cuma saya nak kongsi apa yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, jawapan yang ditemui oleh beliau ialah, okey, ayat Qulir ruhu min amri rabbi ni, lama dia timbul macam tu pula. Okey, sekejap ya. Ustaz, bagaimana kalau macam pengetahuan tentang roh tu sebenarnya tidak ada guna untuk orang Yahudi tu sendiri. Jadi konsepnya Allah nak mengajar jika seseorang penanya tu menanyakan satu soalan yang tidak ada fungsi ataupun faedah kepada diri dia dan orang lain, maka jawapan tu cukup sekadar menunjukkan apa yang dia perlu sajalah. Maknanya tak payahlah kita nak lebih-lebih benda tu tak penting pun macam tu. Okay. Ni dalam tafsir Al-Sa'di Ustaz, dia jawapan dia macam tu, macam kita elakkan buat apa nak tahu perkara yang soalan yang macam sia-sia dia nak tanya saja. Okey, saya faham. Memang ada ulama yang berpandangan demikian pun kita elak daripada tanya soalan yang bukan-bukan kan. Okey, ni tafsir Al-Sa'di yang Kak Liza sebutkan tadi. Okey. Falaisa fi su'al anha kabiru faidah. Persoalan ini tak ada faedah yang besar pun, maka tak payahlah kamu nak tanya-tanya, tak ada manfaat pun. Okey, betul apa yang Kak Riza sebutkan tadi. Ada lagi tak ulama lain yang sebut? Qulir ruhu min amri rabbi. Ar-ruh bil izhar idafati amr ma ikhtisal al-ilmi ila ar-rabah alim sya'niya wa okey pun ulama lain pun kata demikian juga, Tantawi. Dan kita cuba lihat Ibn Katsir. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Okey. Wa mimma ista'sara bi'amidun okey, pun begitulah saya apa yang ibu-ibu kongsikan tadi, memang itulah standard yang diberikan oleh kebanyakan ulama tafsir. Tapi saya rasa jawapan yang diberikan oleh Ar-Razi ni lebih memuaskanlah pada hemat saya ya. Okey, macam ni. Persoalan yang sebenarnya ditimbulkan oleh mereka ni ialah tentang kewujudan ruh ni bila sebenarnya. Itu isu dia. Mereka tanya tentang ruh, pada hakikatnya mereka nak tahu ruh ni sebenarnya bila lagi wujud. Adakah ruh ini memang wujud azali ataupun qadim ataupun dia hadis. Kalau qadim ni dia maknanya ruh tu memang Tuhan lah. Kan orang kata ruh ni memang qadim, dari awal lagi dia dah wujud. Hadis ni benda yang baru. Maka Allah Ta'ala pun bagi jawapan. Qulir ruh min amri rabbi. Saya buka sini lah senang sikit. Maaf ya. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu daripada urusan Tuhan saya. Urusan ni bermaksud fi'il ataupun kejadian. Ruh ini merupakan kejadian Tuhanku. Sama dengan ayat ini. Wa ma amru fir'aun nabi rasyid. Dan tidaklah tindakan Fir'aun itu merupakan tindakan yang bijak. Dalam surah Hud ayat 97. Jadi perkataan amru tu merujuk kepada tindakan ataupun perbuatan. Jadi amru di sini pun sama, iaitu amri rabbi, ruh ini merupakan ciptaan Tuhanku. Jadi bila dia ciptaan Allah Azza wa Jalla, sekejap ya.
Bila dia ciptaan Allah Azza wa Jalla, dia qadimkan dia hadis. Dia hadis. Dan satu. Yang kedua, apabila ruh itu merupakan benda yang hadis, bukan benda yang qadim, maka ia sentiasa mengalami perubahan. Ruh ini sendiri mengalami perubahan sebagaimana fizikal kita pun mengalami perubahan. Cuma kita tak tahu perubahan yang ada pada ruh itu macam mana. Jadi itu jawapan yang diberikan oleh Ar-Razi. Artinya Al-Quran memberikan jawapan, tapi jawapan yang diberikan oleh Al-Quran tu dia tersirat. Amri Rabbi itu artinya ruh merupakan kejadian Tuhan. Bila dia kejadian Tuhan, maka ia hadis, bukan ia qadim, sebagaimana dibayangkan oleh sebahagian orang. Okay. Dan ini sebenarnya menjawab persoalan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Isa ni disebutkan oleh Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi, ataupun Nabi Adam yang ni, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, dan aku tiupkan daripada ruhku ke dalam badan Nabi Adam. Begitu juga kalau Nabi Isa pun Allah tiupkan ruh Allah ke dalam diri Nabi Isa. Jadi ruh itu sebenarnya bukan ruh Allah, tetapi ruh ciptaan Allah. Sebagaimana yang kita sebut Baitullah bukannya rumah Allah, tapi rumah untuk menyembah Allah. Saifullah bukan pedang Allah, tapi pedang untuk membela agama Allah. Jadi ruhi, ruhku, yakni ruh Allah, bukanlah ruh Allah itu sendiri, tapi melambangkan Nabi Isa dan Nabi Adam ini merupakan orang yang mulia, orang yang berdarjat tinggi. Allah pun nisbahkan ruh itu kepada Ruhullah. Jadi di sini menjawab persoalan, Nabi Isa tu pun dia hadis, dia bukan qadim. Bila dia hadis, maknanya dia Nabi, bukannya dia seorang anak Tuhan. Okay, dia ada jawapan untuk persoalan tentang Nabi Isa alaihi salam. Ala kullin, sebagaimana yang ibu-ibu kongsikan jawapan tadi, biasanya kebanyakan ulama menyatakan persoalan ini tidak memberikan apa-apa faedah yang besar. Dan apa yang kita tahu, ruh ini benda yang misteri. Kalau kamu tanya pun memang tak jumpa jawapan dia. Yang kita mimpi jumpa, kita duduk berjalan, jumpa orang sana sini tu, kita jumpa siapa sebenarnya. Dan dalam beberapa malam yang lepas, saya mimpi satu benda yang indah. Saya pergi ke Mesir dan saya bertemu dengan seorang ulama yang saya kasih, iaitu Dr. Samih Al-Kullini. Cuma dalam pertemuan tu saya tak sempat nak belajar dengan beliau. Baru je nak sembang, pergi bukan main lama lagi, tapi bila nak majlis ilmu tu nak bermula, entahlah macam mana saya tak sempat untuk menuntut ilmu daripada beliau. Tapi ala kullin, tak penting pun mimpi jumpa dengan dia, nak belajar-belajar dengan ulama dalam mimpi. Entah mimpi itu datang dari syaitan pun kita tak tahu. Yang penting buku-buku dia ada kat rumah ni, bacalah. Itu yang penting. YouTube, pengajian dia dalam YouTube tu dengarlah. Jangan kita duduk sibuk menuntut ilmu dalam mimpi. Yang mana kita pun tak tahu mimpi tu apa sebenarnya. Jadi mimpi itu, perjalanan ruh kita tu benda yang misteri. Carilah jawapannya, memang tak jumpa jawapan. Apalagi kalau kita dengar cerita orang yang koma panjang dalam beberapa bulan. Dalam koma tu macam-macam perjalanan yang dia lalui. Kita pun tak tahu apa jawapan dia. Ini semua misteri. Jadi ada ulama yang kata kerana ini terlalu misteri, tak payah kita nak sembang dan kamu tanya soalan ni pun tak ada faedah apa pun. Tapi bagi Ar-Razi, dia tak setuju dengan jawapan demikian. Mesti ada jawapan diberikan oleh Al-Quran. Kerana Al-Quran ialah solusi. Maka bagi dia, Amri Rabbi ni artinya kejadian Allah Azza wa Jal. Bila diciptakan oleh Allah, artinya dia makhluk. Bila dia makhluk, artinya dia hadis, benda yang baru, bukannya qadim, bukan benda yang lama. Dan menjawab isu Nabi Isa ialah hadis, bukannya qadim. Nabi Isa ialah makhluk, bukannya khalifah. Baik, itu perbahasan tentang yang pertama. Okey, boleh? Ada soalan dulu ke sebelum pindah? Okey, tak ada, kita ke depan lagi . Tak gerak lagi. Ustaz, roh ni kan, Allah cipta roh ni daripada, macam kita kan, badan kita ni, jasad kita daripada tanah kan Ustaz kan? Kalau macam jin daripada api kan? Jadi macam roh kita ni dari apa ya? Kita nak sebut
jisim ke, jirim ke? Jirim. Wa ma Maksudnya utitum minal ilmi illa qalila. kita, roh kita tu dicipta dari apa Ustaz? Tak tahulah Kak Ana. Kita tak tahu benda-benda yang demikian. Kan tak ada di dalam Quran, tak ada dinyatakan Ustaz. Dalam Quran tak ada dibahaskan. Okey. Mm-mm. Tak tahu Ustaz. Mungkin ada jawapan yang ulama bagi Kak Ana, tapi saya tak tahu. Okey Ustaz, terima kasih. Okay Kak Ana, barakallahu fikum. Okey, Assalamualaikum hadis. Ustaz. Ya, insyaAllah Ibunya. Saya nak tanya sebab saya rasa kalau misal kata Allah sendiri dah mengatakan bahawa kita tidak ada kalau ilmu kita tanpa sikit mengenai roh ni, macam mana Imam Ibn Jauzi boleh karang satu buku tu. Jadi bila saya buka buku tu, saya macam tertanya mana daripada sumber apa yang dia basekan buku dia tu, sebab sampai satu tu, jadi saya sebab dia punya description kat situ tu dalam 2-3 ayat permulaan pages tu, dia very detail. Jadi saya tertanya-tanya tu yang buatkan tak dapat nak menghabiskan. Sebab kalau Ustaz boleh beritahu macam mana kalau Allah sendiri mengatakan bahawa kita tak tahu pasal roh, tapi dapat boleh jadi detail macam tu. Jadi macam mana boleh dapat macam mana ada orang datang orang dapat ilmu macam mana tu? Satu Ibunya, jazakumullah khairan, Ibn Qayyim ya, bukan Ibn Jauzi. Sorry. Dia ada dua yang berbeza kan. Satu Ibn Jauzi, satu lagi Ibn Qayyim al-Jauziyah. Baik. Ibn Qayyim tu satu, kalau jawapan yang paling simple lah. Sehebat mana pun karya ulama, ia tetap dianggap sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Itu jawapan yang paling simple. Tapi Ibunya, saya pun tak baca lagi karya Ibn Qayyim al-Jauziyah. Saya tengok begitu-begitu je. Satu, Ibn Qayyim ni merupakan ulama yang cermat dalam bidang hadis. Sebetulnya. Jadi bila Ibn Qayyim mengarang karya Ar-Ruh, di situlah mengundang rasa aneh kalangan sebahagian ulama. Kenapa Ibn Qayyim yang begitu berhati-hati boleh mengarang karya yang begitu dahsyat tentang Ar-Ruh ni, sampaikan terambil maklumat yang agak diragui. Jadi tapi saya tak boleh nak sembang panjang kerana saya sendiri pun tak baca kitab Ar-Ruh oleh Ibn Qayyim. Dan sebenarnya selain daripada Ibn Qayyim, ada juga tulisan orang terkemudian yang membahaskan tentang permasalahan ruh menurut ahli falsafah dan saya lupa menurut ahli falsafah dan apa. Agak tebal juga perbahasan dia dan agak rumit untuk difahami. Tapi kalau jawapan paling selamat lah untuk sementara ni, sebelum kita meneliti karya Ar-Ruh oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, ialah sehebat manapun ilmu seseorang tu, dia tetap sedikit dinisbahkan kepada ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin kerana Ibn Qayyim tu dia mengembangkan kepada contoh-contoh hadis, kehidupan ruh dalam kubur macam mana. Okey, dia memang ada hadis pun menceritakan kita dalam kubur ini paling simple lah. Kita mendapat nikmat, mendapat azab na'udzubillah, mendapat nikmat insya-Allah. Jadi itu semua berkaitan dengan ruh. Okey, kemudiannya bila kita contohnya hadis yang lain, kita kan ada orang yang meninggal dunia matanya terbuka. Okay, macam-macam lah takrifan orang mata terbuka ni, hajat tak sampailah, orang jahat lah mati mata terbuka. Padahal orang yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, Abu Salamah bin Al-Asad radhiyallahu an pun meninggal dunia dalam keadaan mata terbuka. Dan Nabi SAW pun tutup mata beliau dan Nabi kata pandangan mata ni melihat ruh pergi. Jadi dia nampak ruh dia keluar, menyebabkan matanya terbeliak melihat ruh tersebut. Dan itu bukan tanda buruk pun. Bukan tanda buruk. Mati dalam sujud tak semestinya tanda baik. Mati dalam keadaan mata terbuka tak semestinya tanda buruk. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, na'udzubillah. Tapi of course lah kita nak meninggal dalam keadaan yang terbaik kan. Baik. Tapi terbaik tu jangan kita takrifkan mati masa sujud itulah yang terbaik. Tak semestinya. Tak semestinya. Baik. Jadi wallahualam secara lebihnya tentang persoalan Ibunya tu saya tak tahu. Saya kena tengok baliklah perbahasan ulama tentang kitab Ar-Ruh.
Maknanya saya nak pegang pada Ustaz kata tadi yang bahawa penulis ini dia memang orang yang berhati-hati dalam menulis. Maknanya kalau kita maknanya tertanya juga saya bila tengok bila dia boleh berbincang dengan quite detail benda tu, benda roh kan, macam Dr. Lily katalah benda something metaphysics dan kita fizikal, kita tak boleh menjangkau alam itu selagi kita tak dalam alam metafizik tu untuk kita nak memahami. Jadi itu yang saya tertanya tu sebab buku tu dah ada dengan saya. Banyak kali saya nak buka saya, tapi kalau Ustaz kata dianya adalah seorang yang ulama yang terlampau berhati, mungkin kita boleh terima dia mungkin dapat daripada yang lain lah. Jadi yang itu je yang saya nak tahu, bahawa dia memanglah satu ulama yang berhati-hati ya Ustaz. Okey. Berhati-hati, tapi tak semestinya ulama yang berhati-hati ini dia betul dalam semua perkara kan. Jadi okey. Ada apa Kak Liza tengok dalam dalam Google ni, dia cakap kitab Ar-Ruh ni ditulis oleh Ibnu Qayyim ketika saat tu dia karang tu dia masih muda seperti waktu awal belajar agama. Yang ni seperti disampaikan oleh Albani. Jadi masa awal-awal karang kitab tu belum sampai ilmu yang lebih jelas lah. Jadi dia dah karang. Jadi itulah jadi macam tu. Oh, dia kata macam tu Dia kata macam tu. Yang menyanggah tulisan Ibnu Qayyim ni adalah anak-anak murid Ibnu Qayyim sendirilah yang tak setuju. Sebab karangan tu ketika muda, karangan tu dibuat ketika masih muda dan masih baru belajar agama masa tu. Ketika dia menulis kitab tentang Ar-Ruh. Itu je lah. Kak Liza baca kat mana? Dia punya kupasan tu? Kak Liza baca dalam ni, buka apa tak Ustaz? Dalam apa republica.co.id ni apa data? Okey, dari Indonesia tu lah. Indonesia tu. Kalau kita tengok pandangan Ibn Baz je sebagai tambahan ni, dia kata kitab ni kitab yang bagus, ada pelbagai permasalahan yang baik. Wa fihi ba'dul asya'il marjuhah. Tapi ada juga perkara-perkara yang ditolak dalam kitab ini. Talibul ilmi idza qara'ahu ya'rifu ar-rajih minal marjuh. Orang yang menuntut ilmu dah akan tahu mana pandangan yang betul, mana yang tak elok, mana yang tak betul ditolak. Biasanya penuntut ilmu dah akan boleh cam. Dan kata Ibn Qayyim, kata Ibn Baz, walakin laisa kullu ma fil kitabi sahihan lianna kullu alim yukhti wa yusib. Tapi bukanlah semua benda dalam kitab ini sahih. Kerana orang yang berilmu pun ada masa dia salah, ada masa dia betul. Maka yang betul kita ambil, yang salah kita tolak. Okey, itulah. Dan nasihat daripada Ibn Baz, falladhi yuraji'ul kitab wa yaqra'ul kitab idza kana dha ilmin wa dha basiratin. Orang yang nak rujuk kitab ini, nak membacanya, sebaik-baiknya ialah orang yang ada ilmu dan ada kekuatan dia. Maknanya ia bukan kitab yang mudah-mudahlah untuk kita baca, ibunya je. Okey. Begitu juga perbahasan di sini pun. Itu yang tak lepas-lepas Ustaz. Tak sampai pun dia buka surat tak lepas-lepas Ustaz, tak boleh terima. Betul. Jadi kalau boleh kita tak bacalah. Kita orang-orang yang biasa ni, kita dengar nasihat ulama, kita orang yang kita hadis pun kita tak hafal sangat kan. Kita tak tahu. Maka dalam bab ini kalau kita tak baca pun tak apa. Kita dah beli tu tak apalah. Dan bagi saya sebenarnya kitab itu kalau tak diterjemahkan pun tak apa sebenarnya. Kerana ia tak sesuai untuk orang awam. Kalau orang yang berilmu boleh baca dalam bahasa Arab. Orang yang awam macam kita ni tak baca pun tak apa. Kerana ia akan mengelirukan kita kelak. Allah Alam. Okey, kita terus bab yang seterusnya. Bab man taraka ba'dal ikhtiyar makhafata an yakusura fahmu ba'din nas anhu fayaqa'u fi ashadda min. Bab, okey, kalau dalam buku tu muka surat 376 ya, 376. Bab sesiapa yang meninggalkan sebahagian amalan kerana takut akan macam mana ya? Kerana takut akan menimbulkan salah faham kalangan orang.
menyebabkan orang pun akan timbul masalah yang lebih besar. Ini cerita kita meninggalkan sebahagian amalan yang boleh dipilih, bukannya amalan yang wajib. Kita tinggal tu kenapa? Kerana kita bimbang orang salah faham dan akan menimbulkan situasi yang lebih tidak elok. Ya. Khilaf ke Ustaz? Khilaf. Ya. Kita meninggalkan, kita keluar daripada khilaf. Bukan khilaf juga, khilaf tu isu lain. Tapi boleh juga kalau khilaf tu, tapi bab khilaf tu dia perlu diperincikan lagi. Okey. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an al-Aswad qala li Ibn Zubair kanat Aisyah. Okey, berkata kepada saya Ibn Az-Zubair. Siapa Ibn Az-Zubair itu? Okey. Ibn Az-Zubair ialah Abdullah bin Az-Zubair yang begitu rapat dengan makcik dia Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu kan yang apa nama Asma dengan Aisyah radhiyallahu anhuma tu adik-beradik lain ibu. Ummuna Aisyah tidak ada anak. Asma kahwin dengan Zubair dapat anak. Asma kahwin dengan Zubair dapat anak namanya Abdullah. Aisyah radhiyallahu anha ni sayang dengan Abdullah. Beliau digelar Ummu Abdillah, ibu Abdullah. Sebabnya dia anggap anak saudara dia tu macam anak kandung dia sendiri. Okay, kata Ibn Az-Zubair radhiyallahu anhuma, kanat ummuna Aisyah radhiyallahu anha tusiru ilaika katsiran. Ya. Oh, ada yang terbuka kot. Kanat Aisyah radhiyallahu anha tusiru ilaika katsiran. Ibn Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata pada siapa tu? Qala li Ibn Az-Zubair. Ibn Az-Zubair kata kepada Al-Aswad. Al-Aswad ni tabi'in. Dia tabi'in, dia bukan sahabat. Ibn Az-Zubair kata, Ummuna Aisyah radhiyallahu anha sering berbisik kepadamu. Tusiru ni sering berbisik padamu. Banyak kali saya tengok. Jadi maknanya Al-Aswad ni anak murid kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak kali Ummul Mukminin ni duk bisik-bisik, yakni menyampaikan ilmu kepada Al-Aswad secara peribadi. Lalu kata Abdullah bin Zubair, "Fama haddatsatka fil Ka'bah?" Apa yang makcik, sebut makcik lah kita katakan, apa yang makcik cerita pada kamu tentang Ka'bah? Qultu, kata Al-Aswad, saya berkata, qalat li, Ummuna Aisyah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummuna Aisyah, "Ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum." Qala Ibn Zubair bi kufrin la naqabtul Ka'bah faja'altu laha babain, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun, fafa'alahu Ibn Zubair. Baik. Iaitu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau bukan kerana kaummu baru sahaja melewati apa? Kata Ibn Zubair, baru je keluar daripada kekufuran. Ini masa peristiwa pembukaan kota Mekah lah. Kalau bukan kerana kaum kita ni baru je masuk Islam, pasti saya akan rombak Kaabah ni, ubah Kaabah ni, dan saya nak jadikan Kaabah ni ada dua pintu. Satu pintu masuk dan satu lagi pintu keluar. Fafa'alahu Ibn Zubair, lalu Ibn Zubair pun melaksanakan keinginan beliau tersebut. Okey. Jadi inilah cerita tentang permasalahan Kaabah. Baik, ibu-ibu sekalian, minta maaf. Dia bukanlah Ibn Zubair buat betul ya. Ibn Zubair ingin melakukannya. Ibn Zubair ingin ubah, maksudnya dengan ini. Okey. Ibn Zubair mengubah Kaabah itu sendiri, tapi perbahasan tu kena tengok dalam bab yang lain. Nantilah saya lupa nak study isu ni. Macam mana dia memang dia ubah betul ke macam mana tu kita tengok nantilah. Okey, ini menunjukkan apa ibu-ibu sekalian?
dia dalam keadaan fiqhul awlawiyat, fiqh keutamaan ni ataupun dipanggil fiqh muwazanat, apabila kita bertembung antara dua perkara, sama ada kita nak buat ke kita tak nak buat, maka kita kena pertimbang banyak benda. Kita kena pertimbangkan sisi pro dan juga sisi kontra dia, positif dengan negatif. Adakah bila kita buat benda ni, ia akan memberikan kesan yang positif ataupun banyak memberikan kesan yang lebih negatif. Jadi, sebagai contoh, kita lihat dalam surah Taha. Dalam surah Taha, bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, yang mana bila Nabi Musa ni naik ke Tur di Saina, kemudian kaum dia menyembah patung anak lembu. Jadi orang panggil apa? Nabi Harun jaga Bani Israel masa tu. Nabi Harun jaga Bani Israel. Okey, baik. Bila Nabi Musa turun tu, Nabi Musa pun tanyalah, kenapa kamu tak ni? Ma mana'aka id ra'aitahum dallu? Apa yang menghalang kamu daripada tegur mereka? Apa kata Nabi Harun? Inni khasyitu an taqul farraqata baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Saya bimbang kalaulah saya tegur mereka juga, maka akan menyebabkan Bani Israel ini akan berpecah belah dan itu akan menimbulkan kesulitan yang lebih besar. Maka Nabi Harun dia timbang dah. Kalau dia tegur direct kaum Bani Israel masa itu, maka ada beberapa masalah tertimbul. Antaranya Bani Israel akan berpecah belah. Dalam suratul A'raf menyatakan, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani, dan mereka pun hampir membunuh Nabi Harun. Jadi macam-macam pertimbangan Nabi Harun duduk timbang tu, akhirnya Nabi Harun pun melewatkan kegiatan nahi mungkar untuk menunggu bantuan daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Artinya kadang-kadang dalam fiqh nahi mungkar ini boleh kita melewatkan untuk menegur mungkar yang berlaku. Sekiranya kalau kita tegur juga, ia akan menimbulkan masalah yang besar. Maka kita menunggu saat ataupun peluang yang terbaik untuk kita mengubah kemungkaran tersebut. Jadi itu yang berlaku, ya. Jadi begitulah dalam apa benda pun kita kena ada fiqh muwazanat. Sesuai ke tak sesuai untuk kita melakukan perubahan, ataupun pada masa sekarang ni tak sesuai. Kalau kita buat juga, maka akan menimbulkan masalah yang besar. Tapi sampai bila tu nak kata sesuai tak sesuai tu, sampai bila? Nak tak nak sampai satu masa kita kena buat perubahan juga. Biasa orang kata kita tak boleh lah, nanti masyarakat kita dah biasa dengan amalan ni. Nanti kalau kita ubah kacau bilau masyarakat. Kacau bilau tu sampai bila kita nak kata kacau bilau tu? Kita tak boleh lah guna alasan dalam tempoh yang lama pun dah bertahun-tahun lamanya. Tak boleh lah, nanti masyarakat kita pening, nanti masyarakat kita pening, nanti masyarakat kita pening. Sampai bila kita nak beralasan dengan benda tu? Maka nak tak nak, kena ada agenda melakukan perubahan, tidak boleh dibiarkan dalam tempoh yang lama. Dalam apa pun, ya, dalam apa pun agenda perubahan itu perlu disusun dengan cara yang betul. Tak boleh guna alasan nanti masyarakat pening, ya, tak boleh. Jadi ibu, Nabi SAW pun begitu. Nabi Muhammad dia kira dah nak tukar Kaabah ke tak nak tukar Kaabah. Kalau ikut zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dulu, bentuknya sekian-sekian dan dia ada dua pintu, babain, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Jadi Nabi ni nak kembalikan Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tu sendiri. Tapi Nabi tengok kaum Nabi ni baru je memeluk Islam. Kalau Nabi buat juga, ia akan menimbulkan masalah yang besar. Maka kerana benda ni benda yang ikhtiari, benda yang kalau buat pun, kalau buat bagus, kalau tak buat pun tak apa, Nabi pun bagi ruang. Kerana benda tu ikhtiari, benda yang okey lagi lah, kalau tak buat pun tidaklah masalah besar. Tapi kalau benda tu menimbulkan masalah yang besar, ibu-ibu sekalian, nak tak nak kita kena cegah. Ya? Nak tak nak kita kena cegah. Allahu'alam. Okay, baik. Hadis ini, kesimpulan daripada hadis ini apa? Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Okey, wa yustafadu minhu tarkul maslahati li amnil wuqu' fil mafsadah.
kita boleh meninggalkan benda-benda yang ada kepentingan supaya kita tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, kita boleh meninggalkan benda-benda yang baik untuk menyelamatkan diri daripada mafsadah yang lebih besar. Okey, satu. Yang kedua, minhu tarkul inkaril munkar khasyatal wuqu' fi ankara minhu. Kita meninggalkan perbuatan mungkar kerana bimbang. Kita meninggalkan kegiatan nahi mungkar kerana bimbang masyarakat akan menjadi bertambah ingkar. Kita nak nahi mungkar, tengok-tengok masyarakat protes dan masyarakat akan buat benda yang lebih buruk lagi. Okey, contohnya kita nak tegur orang buat salah, kita kena pukul pula. Okey, biarlah. Wa annal imam yasusu ra'iyatuhu bima fihi islahihim walau kana mafdulan ma lam yakun mahraman ma lam yakun muharraman kot. Imam kena mengurus mentadbir rakyat dia dengan perkara-perkara yang baik walaupun bukan itu cara yang terbaik. Patutnya pemimpin tu dia nak buat cara yang macam ni. Tapi kerana kalau dia buat cara yang terbaik tu, ia akan menimbulkan gawat kalangan rakyat dia, maka boleh dia buat plan yang kedua ataupun pilih plan yang ketiga. Selagi mana plan kedua dan plan ketiga itu bukanlah benda yang haram. Sebagai contoh, ada beberapa orang pemimpin negara kita memang nak ubah betul sistem pendidikan negara kita ni. Yang terlalu berpaksikan peperiksaan, yang terlalu mengagungkan orang yang dapat A, 9A. Itu budaya masyarakat kita sekarang ni. Kalau nak dapat A, 9A je habis nak cerita seluruh alam nak cerita. Macam mana orang lain tak dapat 9A. Macam mana dengan orang lain yang tak dapat A, adakah mereka tak pandai? Macam mana orang yang dapat 9C, adakah mereka tak ada kedudukan di masyarakat? Jadi kita terlalu berpaksikan, berorientasikan pendidikan. Memang ada pemimpin kita yang nak mengubah benda tu, tapi masalahnya kalau ubah benda tu secara serta-merta, maka masalah paling besar akan bermula kalangan guru. Guru-guru akan protes. Ibu bapa pun akan protes. Hanya beberapa golongan sahaja, terutamanya golongan yang memang cintakan perubahan ni, yang akan menyokong perkara tersebut. Okey, jadi nak tak nak pemimpin pun terpaksa buat plan yang kedua, plan yang ketiga, walaupun bukan itu plan kesukaan dia, tapi terpaksa. Maka boleh kita ambil plan kedua dan plan ketiga, selagi mana plan kedua dan ketiga itu benda yang halal, bukannya benda yang haram. Ya, okey. Kalau kita buat contoh bacaan suratul muluk yang 2-3 kali dah saya sebutkan kan. Okay. Membaca suratul muluk selepas isyak secara jemaah memang tak syak lagi, itulah perkara bid'ah. Gunalah alasan baik macam mana pun. Ya. Kita katalah ini bagus, meraihkan rakyat. Kita kalau tak baca, orang tak baca Quran nanti, tak baca suratul muluk. Okay. Kita akan guna pelbagai alasan untuk menyatakan perkara itu perkara yang bagus. Walaupun perkara itu confirm tidak diamalkan oleh sesiapa pun di seluruh dunia, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, kecuali sekarang baru bermula di Malaysia. Benda itu betul-betul benda yang baru. Tak pernah diamalkan oleh sesiapa pun zaman dahulu. Maka kalau kita nak melakukan perubahan terus, tak boleh. Apalagi dia ada nilai kebaikan dia. Maka saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh sebuah surau di Prisin 15 Putrajaya, surau Al-Fatih, yang mana mereka baca juga suratul muluk tapi bukan secara jama'i. Yang mana imam tu dia lepas salatul isyak dia zikir, lepas dia zikir macam ni ya. Ibu-ibu sekalian, lepas dia zikir tu dia baca doa, kemudian dia pun habis baca doa tu dia pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk, sambil dia berjalan. Dia berjalan dia duduk belakang, menyandar kat belakang. Dan tak ada dah orang memimpin bacaan. Dia hanya mula je. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Orang lain duduk tempat masing-masing baca suratul mulk masing-masing dan habis masing-masing. Ada habis awal, ada habis lambat, tapi masing-masing. Kalau macam tu okeylah, maknanya dia memberikan isyarat je. Siapa nak baca suratul mulk silakan baca, tapi tak ada orang pimpin. Baca sendiri-sendiri. Kalau macam tu boleh insya-Allah. Macam tu boleh. Berbanding dengan sekarang ni duduk baca beramai-ramai, memang ternyata kita mewujudkan satu amalan baru yang bukan-bukan. Ya. Jadi begitulah ibu-ibu sekalian, kita dalam dakwah, dalam kelas ni mungkin saya tegas, tapi dalam menyampaikan dakwah tu kita kena lembutlah. Kita kena tengok kesesuaian
orang yang menjadi mad'u ataupun sasaran kita sendiri. Wallahu a'lam. Ada soalan apa-apa ke Ustaz ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya dua soalan. Yang pertama, macam mana kita nak harmonikan hadis ni dengan kisah Yaumul Sabt tu, yang bila berlaku mereka melakukan kemungkaran pada hari Sabtu tu, dia buat apa yang ialah dia memukat ikan tu, and then ada satu golongan yang menegur dan mengatakan ini hanyalah macam satu penyaksian saya di hadapan Allah, nanti alasan saya di hadapan Allah bahawa saya sedang menegur. Dengan hadis ni lah, itu nombor satu. Lepas tu nombor dua, contohlah kan macam Doktor semula. Ada orang menegur tu macam mana doktor? Bukan, kan dekat dalam perbincangan tentang Yaumul Sabt tu, saya tak ingat lah ayat dia, saya cari tu terlupa. Dalam ayat tu kan terbahagi kepada tiga golongan. Satu golongan yang melakukan maksiat atau melakukan kemungkaran yang ditegur Allah pada Yaumul Sabt tu. Yang kedua ada pertama golongan yang berilmu dan dia telah menegah mereka daripada memukat tu lah. Lepas tu ada golongan ketiga yang mengatakan buat apa kamu tegur sedangkan kamu tahu orang-orang ni melakukan kemungkaran, biar pergi je lah dia kena hukum dengan Allah kan. So yang selamat hanyalah golongan yang menegur tu, kerana dia menegur. Dia kata moga-moga perbuatan menegur mereka ni, amal ma'ruf nahi mungkar ni menjadi satu alasan hujah saya di hadapan Allah tentang perkara ni lah. Tak naklah semua orang berdiam diri je kan dengan alasan tu. So saya nak minta Ustaz harmonikan dengan hadis ni. Itu soalan pertama. Soalan kedua, contoh kan, jika kita dapat tahu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hadis sahih, dia selalu membaca surah Al-Isra dan Zumar pada setiap malam before dia tidur. Dan kita nak mengamalkan dia dan kita buat satu grup untuk sama-sama baca. Adakah itu juga dikatakan bid'ah? Maksudnya kita baru nak start lah warming up, tapi kita seorang-seorang 110 ayat agak-agaknya ke laut. Jadi kita panggil lah kawan-kawan kita baca sekali. Adakah itu bid'ah? Allah. Okay. Terima kasih banyak doktor ya. Dalam kes hari Sabtu tu, mereka memang melakukan maksiat. Okey, satu dia tak ada, minta maaf ya, apa yang doktor sebut tu saya faham dah. Cuma saya nak terangkan dulu hadis tadi. Kalau macam hadis yang kita baca tentang perubahan Kaabah tadi, ia benda ikhtiari, benda yang buat bagus, kalau tak buat pun okey. Okey, tapi dalam isu menegur tadi, selagi mana ia tidak menimbulkan mudarat yang besar, maka kita kena tegur. Sebab dalam keadaan nahi mungkar ni, ulama kata macam ni. Sebelum kita nahi mungkar tu, kita nak ambil tindakan, kita kena nilai beberapa benda. Adakah bila kita nahi mungkar, maka kemungkaran itu terberhenti dan digantikan dengan maslahah? Kalau macam tu, kita kena buat. Yang kedua, adakah bila kita nahi mungkar tu, maka nahi mungkar tu akan terberhenti? Maka kita kena buat. Kalau terberhentilah. Ataupun kalau kita nahi mungkar tu akan menyebabkan timbulnya kemungkaran yang lain pula, yang sama dengan kemungkaran yang tadi, maka kita kena tinggalkan. Kita kena fikir strategi lain. Ataupun kalau kita nahi mungkar menyebabkan timbul kemungkaran yang lebih besar lagi, termasuklah bahaya pada diri kita, maka boleh kita tinggalkan. Para Nabi tak boleh lah. Para Nabi memang nak tak nak kena bawa agama. Okay, tapi bagi orang awam, boleh tinggalkan sekiranya boleh membahayakan keselamatan mereka dan kena fikir strategi yang lain. Kecuali bila dah tak ada jalan lain tu, cerita lain lah. Okay, jadi dalam kes mereka tadi, mereka tegur, maka mereka dapatlah bahagian yang besar. Mereka nahi mungkar. Dan mungkin ada kalangan mereka bila tegur tu akan kena mudarat.
mungkin kena pukul. Tapi kalau mereka memilih jalan itu dan mereka boleh bersabar dengan mudarat yang menimpa mereka, okey, tidak ada masalah. Itu keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma kalau orang awam, orang yang tidak ada kekuatan, yang dia takut dengan ugutan-ugutan, kena pukul, bakal kena bunuh mungkin, na'udzubillah, maka dia boleh berdiam diri atas alasan keselamatan tadi. Tapi dia tak redha lah dengan benda tu kan. Maka dalam nahi mungkarkan ataupun mengubah kemungkaran, dia ada mengubah dengan hati. Apa ayat dia tu? Mar'a minkum munkaran, dan akhir sekali fa illam yastati' fa bi qalbihi, jika tak mampu juga maka dengan qalbu, wa zalika ad'aful iman. Lemah-lemah iman menenggu dengan hati. Dan ada ulama yang kata bukan lemah-lemah iman, tapi tindakan yang paling kurang hasil. Ad'aful iman tu maknanya tindakan yang paling kurang hasil ialah kita hanya mengubah dengan hati. Berdoa dengan hati. Berdoa. Jadi berdoa tu paling kurang lah. Kita berdoa. Betul, Ustaz. Okay, baik. Barakallahu fikum. Manakala kita mewujudkan satu kumpulan untuk membaca Al-Quran, contohnya online sekarang biasa orang buat, selagi mana ia tidak melibatkan satu kepercayaan tertentu, tidak dilakukan pada masa-masa tertentu, dan tidak dilakukan secara berterusan, dan melibatkan budaya menjadi budaya, maka tidak ada masalah selagi mana ia tidak menjadi budaya. Sesuatu benda menjadi bid'ah apabila contohnya kita berkeyakinan bila kita buat tu ada sesuatu yang lebih. Contohnya baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali apabila matahari terbit murah rezeki. Itu ada kepercayaan demikian. Itu bid'ah. Ataupun kita lakukan secara jama'i. Secara jama'i sehingga orang menyaksikan inilah satu benda yang perlu kita buat. Contohnya apa dia? Contohnya setiap kali solat tarawih je mesti kita baca selawat beramai-ramai dengan suara yang kuat. Dah jadi jema'i dah, turun-temurun dah. Saya nak kata apa? Kalau saya nak sembang lembut, bolehlah. Itu sembang lembut. Tapi dengan kumpulan ibu-ibu, saya tak boleh kata benda lain dah. Saya kena kata itu bid'ah. Kerana ia sudah jadi amalan jema'i secara turun-temurun. Bahkan sebahagian orang percaya itulah sunnah Nabi SAW yang perlu dilakukan. Okay. Saya tak ada jawapan lain yang lebih tepat dalam isu ini. Apabila saya sembang dengan ibu, saya kena kata itu bid'ah. Tapi bila masyarakat awam, saya kena katalah kalau boleh ada pilihan lain, saya cuba pusing ke pilihan yang lain. Okay. Kalau doktor buat dengan kumpulan doktor, hanya kumpulan doktor je 4 orang, 5 orang je. Sebab nak timbul semangat lah baca Quran ni, kalau seorang-seorang memang tak semangat. Jadi duduklah online baca 4-5 orang. Selagi mana kumpulan doktor je yang ada. Dia tak jadi budaya. Doktor pun tak sebarkan. Baru saja membaca surah sekian secara jama'i dalam Facebook, dalam Google Meet ke, Zoom ke, ya. Okey, selagi mana tak jadi budaya, orang pun tak tiru kita 4-5 orang tu je sekadar nak ambil semangat, ya, dibolehkan. Dan jangan maknanya kalau ada masa tertentu tak dapat, tak join. Bukannya mesti kena join juga, mesti buat secara berjemaah juga dan sebagainya. Selagi mana macam tu boleh lagi. Tapi janganlah sampai setiap masa, kerana dibimbangi lama kelamaan kita akan syok kalau buat beramai-ramai je. Kalau seorang-seorang kita memang tak buat dah. Sedangkan amalan yang demikian tu hanya dibuat untuk menimbulkan semangat pada permulaan, kemudiannya kita teruskan sendirian. Okay. Sebab apa? Sebab kita bimbang bila kita mewujudkan satu benda, dia akan melekat. Bila dia melekat tu yang bahaya tu. Kalau dia tak melekat, mana kita sekadar buat gitu je, kita pun bukanlah nak jadikan dia budaya. Okey. Tapi bila dah melekat, kita pun membudayakan benda tu. Itu yang ulama bimbang. Ya. Okay, baik. Begitulah jawapan saya, Doktor. Wallahualam. Jazakumullah khair. Jelas. Dia benda simple je. Sahabat Nabi dulu, orang yang sangat mengikut Nabi SAW dalam semua perkara. Hatta ada seorang sahabat Nabi, saya lupa dah, Ibn Mas'ud ke Ibn Umar. Dia masuk ke dalam masjid, masa tu orang dah iqamah. Orang dah iqamah, tiba-tiba ada taswib. Taswib ni apa? Taswib ni ajarkan untuk solat jemaah. Contohnya, dah habis iqamah, as-salatu jami'ah. Okey, sebut macam tu. As-salatu jami'ah.
solat jemaah. Terus dia keluarkan aku dari masjid ni. Nabi baru je meninggal dunia, pandai-pandai buat amalan baru. Tak pernah berlaku pada zaman Nabi SAW lepas orang iqamah sebut as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah hanya disebutkan untuk solat yang tak ada iqamah. Seperti solat raya, as-salatu jami'ah. Tapi untuk solat yang ada iqamah, seperti salatul subuh tadi, salatul zuhur nanti, maka hanya cukup dengan iqamah, tak ada dah taswib seperti as-salatu jami'ah, tak ada. Jadi ini semua amalan bid'ah. Tapi kalau zaman sekarang, apa lagi yang berlaku? Lepas iqamah siap buat pengumuman lagi. Sepatutnya buat pengumuman itu sebelum iqamah. Tapi ni dah iqamah buat pengumuman. Lepas buat pengumuman tu duduk, baca pula surah Qul a'udzu birabbin nas. Habis Qul a'udzu birabbin nas, baca pula doa lain. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baru nak takbir, orang dah makan masa berapa lama ibu-ibu sekalian untuk takbir tu. Jadi ini semua amalan-amalan yang tak kena dengan Nabi SAW. Para sahabat cukup inti. Ibn Mas'ud melihat ada orang datang beramai-ramai untuk solat duha di masjid. Tujuannya untuk semangat lah. Alasannya untuk semangat, solat seorang-seorang ni malas. So bila buat secara jemaah ini orang join solat duha, marah Ibn Mas'ud. Tak pernah berlaku pada zaman era terbaik di bawah madrasah Nabi SAW sebagai pembawa syariat yang mengajarkan cara ibadah yang paling disenangi oleh Allah Azza wa Jalla, diamalkan oleh para sahabat yang diiktiraf keimanan mereka, melakukan salatul duha secara jamaah. Tak pernah. Tiba-tiba kita buat salatul duha jamaah. Dan percayalah, bila kita mewujudkan satu amalan sunnah, ia akan apabila kita mewujudkan satu amalan bid'ah, ia akan mematikan satu amalan sunnah. Setiap kali hidupnya satu bid'ah, akan mati satu sunnah. Jadi itu pilihan kita lah. Tapi kalau sekadar biasa-biasa doktor, biarnya doktor je, insya-Allah tidak ada masalah. Baik, ada 5 minit lagi. Sebab selalunya Kak Izzah dengar bila orang yang buat macam tu dekat masjid, dia kata dia benda baik, apa salahnya? Dia orang selalu cakap macam tu punya. Kalau kita cakap sesuatu, yang dia cakap benda baik, apa salahnya? Kita nak ajak orang ke arah kebaikan, tapi itulah cara tu tidak mendapati sunnah sebenarnya. Itulah alasan orang yang buat benda ni selalu benda baik. Selama Kak Liza duk dengar tu memang macam itulah. Dia akan bagi jawapan macam tu. Dia kata nanti kalau kita tegur, kita menjauhkan orang daripada kebaikan. Cakap macam tu. Sedangkan orang yang belajar, dia faham. Dia akan tahu, oh benda ni tidak mendapati sunnah, jadi kita buat betul yang mana ikut sunnah. Macam itulah. Adakah benda tu benda baik kan? Yang dia buat tu benda baik ke? Taklah dia kan? Ya, itulah selalu macam itulah yang kita dengar pun. Sekali dah akan kata banyak lagi masalah lain. Benda lain. Fikirlah masalah lain, masalah rasuah lah, masalah itulah, masalah inilah. Benda macam ni tak payahlah, dia cakap macam itulah selalu. Dia macam ni Kak. Saya selalu dengar orang kata macam tu. Banyak lagi benda lain boleh buat, rasuah ke apa. Saya pun katalah, jawapan geram saya lah. Saudara perjuangkanlah rasuah tu. Kenapa nak suruh saya pula perjuangkan? Yang saudara kata rasuah banyak lagi, keterisan banyak lagi. Saudara buatlah, saudara buat apa? Itu bahasa geram lah kan. Yang saudara nak marah saya tak perangi rasuah ni, saudara perangi ke rasuah. Okey, itu jawapan geram. Jawapan geram yang kedua ialah, adakah bila saya perjuangkan isu ini, saya tak lawan rasuah? Okey, itu jawapan geram lah. Tapi jawapan secara ilmiahnya, kalaulah saudara fikir rasuah itu lebih penting untuk diatasi, masalah orang tak solat banyak lagi, masalah orang buat benda khurafat banyak lagi, kan lebih baik saudara tak payah fikir benda bid'ah, saudara fikir cara nak atasi mereka tu. Sekarang ni bila kita sibuk dengan benda bid'ah, itulah yang menyebabkan kita tak fikir pasal masalah orang tak solat, masalah orang yang buat perkara tahyul khurafat apa benda tu. Kalau kita dah tinggalkan benda bid'ah, baru kita boleh fokus untuk menyelesaikan masalah tahyul khurafat dan sebagainya. Jadi ini benda yang bukan-bukan, yang pelik-pelik. Tambah-tambah zaman sekarang ni, dulu-dulu dah tak ada dah benda tu. Zaman sekarang tiba-tiba je muncul zikir yang bukan-bukan dan sebagainya. Baru je kawan saya bagi satu video, adalah seorang ustaz di Kelantan. Kelantan ni betul-betul bukan Serambi Mekah dah. Kelantan Serambi Tarim Yaman, tempat-tempat sufi.
Dia kata zaman Nabi Musa dulu ada seorang nama Zulkifli. Nasib baik bukan Zulkhairi je. Orang nama Zulkifli telah berzina dengan 1000 orang wanita. Semua orang benci dengan dia. Akhirnya dia mati. Bila dia mati tu, Nabi Musa pun enggan solat jenazah pada dia. Okay, baik. Tapi bahasa dia guna kasar. Bahasa yang digunakan tu sangat kasar sebenarnya. Okay, baik. Tak apalah bahasa kasar dia tu. Lalu Allah tanya Nabi Musa, kenapa kamu tak nak pergi solat jenazah kepada kawan tu? Dia pun bacalah ayat Nabi Musa ni, wa kallamallahu Musa taklima. Allah boleh berbicara direct dengan Nabi Musa. Allah ni boleh berbicara direct Nabi Musa di mana-mana tempat ke ibu-ibu ataupun hanya di tulisan nak. Itu benda yang kita kena nilai. Ikut dan dia cakap itu geram geram sangat ni. Jadi tak apa. Dia kata lelaki tu wali aku tu. Sebab dia bila dia meninggal dia bertaubat, dia mati dalam keadaan sujud. Ibu-ibu sekalian, agak-agaklah baru bertaubat jadi wali. Orang lain buat benda baik lagi tak jadi wali pun. Dan kalau lelaki tu sampai berzina dengan 1000 orang wanita, takkanlah Nabi Musa tak tegur langsung. Nabi Musa ni Nabi, amar ma'ruf nahi munkar tu kerja Nabi Musa. Takkan Nabi Musa tak pergi tegur dia, tak jatuhkan hukuman kepada dia sebab buat benda yang tak elok. Ini semua cerita tak masuk akal. Israiliyat ni ada yang boleh kita terima, ada yang kita kena reject dan kebanyakannya memang kena reject. Sikit je Israiliyat yang boleh kita terima, yang bertepatan Quran hadis kita terimalah. Sikit je, pasal nama orang tu bolehlah, nama Qabil ke nama Habil ke bolehlah nak terima. Okeylah, walaupun kita tahu orang Yahudi ni suka ikut dan je letak nama orang. Okey, bolehlah kita nak terima. Tapi kebanyakan Israiliyat memang tak boleh pakai. Tiba-tiba kita letih. Jadi bila kita menerima satu maklumat yang tidak berasaskan fakta, menunjukkan kita bukan masyarakat bertamadun. Dalam apa benda pun, kita pergi jumpa doktor pun kita nak fakta. Kita jumpa doktor, kita dengan doktor tu mengangguk, dok cerita benda yang macam lah aku ni tak tahu langsung pasal perubatan dia lah. Memang doktor tiada lagi. Tapi dok cerita tu melalut sangat, kita pun akan reject. Tapi apa pun kita nak tahu fakta yang tepat. Kalau sakit kita tanya doktor, macam mana sakit saya ni, macam mana nak atasi. Dan kalau doktor tu mengarut, kita akan reject doktor tersebut. Tapi kenapa dalam bab agama kita tak berhati-hati? Dalam bab makanan pun kita hati-hati. Boleh ke nasi kerabu ni kita bubuh sambal lebih? Sambal lebih pun tak boleh. Kita kerabu terlebih pun kita tak boleh. Kalau kita buat ayam percik tu macam mana dia punya adunan ni, berapa banyak benda tu kena masuk, berapa banyak siap tu kira tu 200 gram tu betul-betul 200 gram. Tak boleh lebih daripada 200 gram. Tak boleh kurang daripada 200 gram, nanti tak sedap dia punya rasa dia. Dalam bab makanan pun, adunan makanan kita sangat cerewet. Kenapa dalam bab ibadah sebahagian kita tak cerewet? Tak apalah tambah sikit, tak apalah kurang sikit. Itulah yang berlaku ibu-ibu. Saya minta maaf saya berhenti di sini. Wallahualam. Betul Ustaz, Kak pun selalu fikir macam tu. Anak-anak yang kecil, anak-anak yang umur 13 ni pun dia orang faham. Kalau benda-benda yang kurang faedah dia kata, ada ke benda macam tu, pelik sangat, dia orang boleh fikir. Budak-budak orang boleh fikir. Tapi itulah masalah sekarang ni, ilmu tu dia mudah tersebar. TikTok sana, TikTok sini kan. Jadi dia display senang. Dia orang pun percaya macam tu. Allah Akbar, tahulah. Dia benda yang dah tak ada dulu dah dibawa semua dah balik dah. Tapi itulah tak boleh nak ambil tindakan apa-apa. Tak tahu lah macam mana Ustaz. Jadi itulah alhamdulillah lah sebab Allah pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu yang kita nak belajar, nak faham sunnah. Alhamdulillah. Jadi jazakumullah khair Ustaz semua. Dah 11:31 dah. Jadi kita terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa Selasa malam kot dengan buku tajuk baru nah. Ada buku baru yang akan dikupas oleh Ustaz Zahir. InsyaAllah. Terima kasih Puan Liza. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syida insyaAllah jumpa kita Rabu kot. Sebab hari ni Kak Syida ada urusan lagi hari ni dengan esok. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.